Perdana Menteri setuju kes bunuh Altan Tuya dibuka semula. Penstrukturan semula industri air Selangor boleh dimuktamadkan segera. Audit terhadap 2 dana diurus SKMM akan dilaksanakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nasional pada malam ini bersama saya Syahril Sarafuddin Dan saya Nur Mazalina Muhammad Nur. Menteri Besar Selangor Amiruddin Syari yakin penstrukturan semula industri air di Selangor yang tertangguh sebelum ini boleh dimuktamadkan segera. Beliau berkata perkara tersebut menjadi fokus utama pertemuannya dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad petang tadi dan Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam masa terdekat. Amiruddin yang memulakan tugas rasminya hari ini mempengerusikan mesyuarat pertama selaku Menteri Besar di Pejabat SUK Shah Alam. Dalam sidang media selepas itu, Amiruddin berkata beliau menganggap tugas yang dipikul satu amanah berat dan mengharapkan kerjasama erat dan kukuh daripada barisan Exco Negeri. Antara yang menjadi fokus tentunya isu air. Ini akan menjadi antara fokus utama dalam perbincangan saya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar nanti dan juga pertemuan dengan Menteri Ekonomi ataupun bekas Menteri Besar Selangor Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Jadi saya percaya sebelum ini mungkin ada perbezaan pandangan dan perbezaan sikap di antara kerajaan negeri dan pusat, dan kali ini insya-Allah dengan keserasian yang ditunjukkan, saya yakin menjelang tarikh tamat luputnya iaitu pada 31 Julai kita boleh memuktamadkan serta paling tidak mempunyai keputusan yang kukuh untuk penyelesaian isu air di negeri Selangor, ataupun bukan isu air, penyelesaian pemuktamatan pengurusan air di negeri Selangor yang telah tertangguh sekian lama. Dalam pada itu, Amiruddin berkata beliau akan berbincang dengan barisan Exco Kerajaan Negeri untuk melakukan rombakan kecil dalam senarai portfolio sedia ada dan keputusan mengenainya akan diumumkan minggu depan. Katanya tiada jawatan timbalan Menteri Besar akan diwujudkan dalam pentadbirannya. Beliau juga dengan hati terbuka mengajak semua Exco Negeri dan wakil adun pembangkang untuk membincangkan nasib dan masa depan rakyat negeri Selangor. Sementara itu, Amiruddin mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad di Perdana Putrajaya petang tadi bagi mendapatkan nasihat berhubung pentadbiran negeri. Amiruddin menyifatkan nasihat dan pesanan daripada Perdana Menteri pada pertemuan selama 40 minit itu sangat berguna dan penting kepadanya selaku pentadbir baharu Kerajaan Negeri Selangor. Ketibaan Amiruddin pada pukul 2.30 petang diiringi setiausaha sulitnya Muhajirih Ahmad dan pegawai pejabat Menteri Besar. Fokus perbincangan tertumpu kepada aspek pengurusan dan pentadbiran kerajaan negeri selain agenda memperkasa penduduk terutamanya Bumiputera. Setakat ini saya jelas fokus hari pertama, fokus terhadap fungsi dan tugas selaku Menteri Besar. Kita percaya kepada semangat berpasukan dan seluruh ahli-ahli Exco Kerajaan Negeri juga di kalangan anggota-anggota Parti Pakatan Harapan juga memberikan sokongan yang padu. Dan ini semua adalah resipi yang kita akan teruskan untuk percemerlangan negeri Selangor. Amiruddin Syari yang juga adun Sungai Tua dilantik sebagai Menteri Besar Selangor ke-16 malam menggantikan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali. Istiadat pengurniaan watikah pelantikan dan angkat sumpah berlangsung di hadapan Sultan Selangor dan Tengku Permaisuri Selangor di Istana Alam Shah Kelang. Dan ketika ditanya pemberita RTM sama ada beliau bersedia untuk bersemuka dengan adun ijuk Dr. Idris Ahmad bagi menyelesaikan salah faham mengenai pelantikannya sebagai Menteri Besar Selangor, ini jawapan beliau.
Dalam pada itu, Istana Selangor dalam satu kenyataan yang disiarkan dalam laman Facebook rasmi Selangor Royal Office menjelaskan pemilihan Amiruddin Syahri sebagai Menteri Besar baharu menggantikan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dibuat bersandarkan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Selangor 1959. Menurut kenyataan itu, Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail mengutus surat kepada Sultan Selangor pada 7 Jun lepas dengan mencalonkan 3 nama termasuk Amiruddin untuk diperkenan sebagai calon pilihan bagi mengisi kekosongan jawatan Menteri Besar Selangor. Setelah diteliti dan mendapatkan pandangan daripada Datuk Seri Muhammad Azmin, maka Sultan Sharafuddin Idris Shah berkenan dengan pelantikan salah seorang daripada calon yang disenaraikan iaitu Amiruddin sebagai Menteri Besar Selangor. Kenyataan itu turut menafikan dakwaan adun ijuk Dr. Idris Ahmad bahawa pelantikan Datuk Seri Muhammad Azmin sebagai Menteri Besar Selangor pada 11 Mei lepas tidak mendapat restu daripada Pakatan Harapan. Jeneral Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin dilantik sebagai Panglima Angkatan Tentera Malaysia ATM yang baru berkuat kuasa hari ini. Beliau menggantikan Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor yang bersara wajib. Majlis serah terima tugas berlangsung di Wisma Pertahanan Ibu Negara. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu hadir menyaksikan acara tradisi ATM selain menerima kunjungan hormat buat kali terakhir oleh Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi sejurus acara selesai. Terdahulu pada sebelah pagi berlangsung acara perbarisan penghargaan Panglima Angkatan Tentera di dataran Panglima Tentera Darat Kem Sungai Besi melibatkan kontingen daripada ketiga-tiga perkhidmatan darat, laut dan udara. Acara rasmi bagi menyambut ketibaan Panglima Angkatan Tentera ke-20 dijadual berlangsung 26 Jun depan. Jeneral Tan Sri Panglima Zulkifli Zainal sebelum ini merupakan Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia UPNM. Beliau yang dilahirkan pada 30 November 1958 di Port Well, Perak, pernah memegang beberapa jawatan penting dalam kerjaya ketenteraan. Antaranya dilantik sebagai Timbalan Panglima Tentera Darat pada 20 Mei 2016. Beliau seterusnya dilantik sebagai Panglima Tentera Darat ke-24 pada 14 Jun 2011. Keputusan menempatkan pasukan Angkatan Tentera Malaysia ATM di Arab Saudi bagi tujuan siap siaga untuk evakuasi rakyat Malaysia di Yaman akan dinilai semula. Menteri Pertahanan Muhammad Sabu dalam satu kenyataan memaklumkan keputusan mengenainya akan diumumkan dalam masa terdekat. Tambah beliau, Malaysia sama sekali tidak pernah terlibat dalam operasi menyerang Yaman yang juga sebuah negara Islam. Namun kehadiran ATM di Arab Saudi secara tidak langsung menyebabkan Malaysia terperangkap dengan konflik di Asia Barat. Sejak dulu, Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan dasar berkecuali dan tidak memihak kepada mana-mana ideologi politik kuasa-kuasa besar dunia. Malah kerajaan Malaysia terlibat secara aktif dalam pergerakan negara-negara berkecuali NAM dan pernah mempengerusikannya. Datuk Dr. Muhammad Ghazali Abbas dilantik sebagai Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan yang baru berkuat kuasa hari ini menggantikan Datuk Seri Alias Ahmad yang bersara wajib pada 22 Mei lepas. Pengumuman mengenai pelantikan itu dibuat Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah menerusi satu kenyataan media. Datuk Dr. Muhammad Ghazali yang sebelum ini merupakan Ketua Setiausaha Kementerian Sumber Manusia telah berkhidmat selama 32 tahun dalam perkhidmatan awam. Beliau menyertai perkhidmatan tadbir dan diplomatik pada 13 Januari 1986. Menurut Tan Sri Dr. Ali lagi, beliau berpengalaman luas dalam bidang pengurusan ekonomi dan keuangan serta pembangunan modal insan menerusi karier perkhidmatannya. Datuk Dr. Muhammad Ghazali juga pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Institut Tadbiran Awam Negara Intan, Timbalan Ketua Setiausaha Operasi Kementerian Sumber Manusia dan Pengarah Seksyen Pembangunan Modal Insan Unit Perancang Ekonomi EPU. Beliau berkelulusan Sarjana Muda Ekonomi Kepujian dari Universiti Malaya, Sarjana Pentadbiran Perniagaan Keuangan dari University of Nottingham, United Kingdom dan Doktor Falsafah Maklumat dan Telekomunikasi Global dari Universiti Waseda, Jepun. Pihak berkuasa Indonesia masih meneruskan operasi mencari dan menyelamat bagi mencari mangsa kapal penumpang yang karam
yang dipercayai membawa lebih 100 penumpang di perairan Danau Toba, Sumatera Utara sejak Isnin lepas. Menurut laporan media tempatan, 4 mayat wanita ditemui lemas manakala 19 penumpang ditemui selamat. Berdasarkan laporan media Indonesia, terdapat pelbagai versi berhubung jumlah penumpang yang hilang akibat kejadian itu yang dipercayai berkemungkinan melebihi 100 orang. Menurut jurucakap Polis Daerah Sumatera Utara yang dipetik agensi Berita Antara, berdasarkan keterangan dan maklumat daripada aduan keluarga mangsa, kapal kayu KM Sinar Bangun itu berkemungkinan membawa 189 penumpang. Kapal kayu KM Sinar Bangun itu dilaporkan karam di perairan Danau Toba kira-kira 5.30 petang Isnin lepas akibat cuaca buruk. Sementara itu, jurucakap Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berkata pihak kedutaan masih berusaha mendapatkan maklumat lengkap berkenaan mangsa terbabit dan memantau operasi dan penyelamat yang dilakukan pihak berkuasa Indonesia. Kedutaan katanya memantau rapi operasi itu sekiranya ia turut membabitkan rakyat Malaysia. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersetuju siasatan kes pembunuhan model Mongolia Altan Tuya Sharibu dibuka semula sekiranya terdapat bukti dan petunjuk baharu. Perkara tersebut dimaklumkan Peguam yang mewakili keluarga Altan Tuya, Ram Karpal Singh, selepas mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri di Putrajaya. Turut serta dalam pertemuan itu bapa kepada Altan Tuya, Dr. Setif Sharibu. Dalam pertemuan selama setengah jam bermula pukul 5 petang, Ram Karpal menjelaskan beliau telah memaklumkan keseluruhan proses dan fakta siasatan kes pembunuhan tersebut. Certain we discussed the facts of the case. But of course he said it has to be left to the police to investigate. But the government will cooperate in any way it can, as long as it's within the rule of law. Ram Karpal bercakap kepada media di Putrajaya. Katanya kes tersebut diharap dapat diselesaikan secepat mungkin. Tempoh sehingga 4 bulan diberikan kepada polis untuk menjalankan siasatan lanjut selepas kertas siasatan dibuka semula. Esok, bapa Altan Tuya dijangka memberi keterangan kepada polis berhubung kes pembunuhan anaknya itu. We will follow up. Kita akan follow up dengan pihak polis atas laporan yang telah pun dibuat oleh beliau. Beliau perlu memberi satu statement kepada pihak polis. Itu akan dibuat besok pagi. Dan lepas itu kita akan we will push memastikan bahawa pihak polis mengambil langkah-langkah yang perlu untuk siasatan lanjut. Kita juga akan follow up dengan Peguam Negara, because Peguam Negara perlu diberi taklimat berkenaan dengan status siasatan dan sebagainya. So we will follow up with him. How long would you give the police the time frame for them to do the investigation? I think we'll give them at about 3 to 4 months. I think that is quite a reasonable time. Like I said, most of in fact, all of the investigation has already been done. So, I've always had the view that, the question of who ordered the murder is already known. So if that's the case, tak perlu buang masa lagi untuk siasat secara mendalam oleh kerana siasatan itu telah pun dibuat. Sementara itu, bapa Altan Tuya, Dr. Steve Sharibu yang ditemui selepas itu menzahirkan penghargaan atas komitmen kerajaan Malaysia dalam kes pembunuhan anak perempuannya mengikut perundangan negara. Beliau optimis keputusan itu bakal memberi keadilan dan pembelaan terhadap kematian Altan Tuya. Tahun detuj хүлээж авсан ийм том хэмжээнд ийм хүнтэй уулзнаа гэж би яаж санах вэ? Ийм боллоо. Ийм гайхалтай уулзалт боллоо. It was wonderful for me. Тэгээд та өглөө усад нарыг хардаг үстэй. Altan Tuya dipercayai ditembak mati dan mayatnya diletupkan dengan bahan letupan di hutan sekunder di Mukim Bukit Raja, Klang. Kejadian berlaku antara 10 malam 19 Oktober 2006 dan 1 pagi 20 Oktober 2006. Pada 2009, bekas anggota unit tindakan khas Polis Sirul Azhar Umar dan Azila Hadri didapati bersalah atas pembunuhan Altan Tuya.
Terdahulu, Dr. Steve Sharibu membuat laporan polis untuk membolehkan kes pembunuhan anaknya itu dibuka semula. Laporan tersebut turut meminta saksi penting terbabit kes tersebut perlu dipanggil semula, termasuklah bekas pembantu ADC Datuk Seri Najib Tun Razak, DSP Musa Safri. Laporan polis dibuat kira-kira pukul 12.03 tengah hari tadi di Ibu Pejabat Polis Daerah Dang Wangi. Dr. Steve, 69 tahun, diiringi oleh peguamnya Ram Kapal Singh yang tiba di IPD Dang Wangi secara berasingan kira-kira pukul 11.30 pagi. Selain DSP Musa, Dr. Steve perlu dipanggil semula untuk membantu siasatan. Jadi kita telah pun baru habis membuat laporan polis. Encik Sharibu telah pun membuat laporan polis tersebut, di mana tujuan laporan polis ini adalah untuk membolehkan pihak polis memulakan siasatan lanjut berkenaan dengan isu motif berkenaan siapa yang telah pun mengarahkan pembunuhan ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, siasatan-siasatan lanjut tersebut bukannya hanya berdasarkan laporan ini saja. Ianya boleh berdasarkan informasi ataupun maklumat lain yang mungkin akan timbul pada masa depan. So kami berharap ini akan memulakan proses siasatan semula tersebut. Semalam, Dr. Steve Sharibu mengadakan pertemuan dengan Peguam Negara Tommy Thomas di Putrajaya. Kerajaan bersetuju menubuhkan satu pasukan petugas khas diketuai Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali bagi mengkaji isu monopoli di 4 kementerian. Menteri Kesihatan Dr. Zulkifli Ahmad berkata 4 kementerian yang terlibat ialah Kementerian Kesihatan, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Hal Ehwal Ekonomi dan Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Tegas beliau, Perdana Menteri mahu isu itu diselesaikan secepat mungkin kerana perkara tersebut selalu berbangkit. Kajian menyeluruh ya bersempena dengan polisi perolehan atau polisi monopoli ini akan dibuat kajian semula dan supaya akan dapat dirumuskan satu pendekatan paling baik dalam pendekatan apa yang kita katakan sebagai best practice ataupun tabir urus yang paling baik untuk mendapatkan value for money ya. Dan juga mengelakkan apa yang dianggap sebagai menambah kos kepada isu pada kaedah perolehan. Berdasarkan prosedur yang digunakan sekarang, kaedah perolehan melibatkan 3 kaedah iaitu tender terbuka, rundingan terus dan melalui konsesi. Mesyuarat Kabinet hari ini turut meluluskan penubuhan Majlis Penasihat Kesihatan. Ia bakal disertai 5 hingga 7 anggota termasuk dari mereka yang bukan terlibat secara langsung di dalam bidang perubatan atau kesihatan. Mereka adalah, istilah saya adalah tokoh-tokoh figura-figura yang besar yang diiktiraf. Sama ada dalam bidang perubatan secara langsung, kesihatan secara langsung ataupun saya ada seorang saya ada juga yang non-medical tetapi contohnya dari bidang ekonomi yang punya pendedahan kepada perubatan, kesihatan dan sebagainya. Senarai penuh anggota Majlis Penasihat Kesihatan dijangka diumumkan minggu depan. Harga perkhidmatan jalur lebar dijangka turun sehingga 25% hujung tahun ini ekoran pelaksanaan Mandatory Standard on Access Pricing MSAP yang dikaji semula Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM pada 8 Jun lalu. Menurut Menterinya Gobind Singh Dio, kajian semula MSAP memberi kesan kepada harga borong perkhidmatan jalur lebar yang sekaligus mengurangkan harga runcit perkhidmatan jalur lebar. Selepas daripada itu, saya harap bahawa kita dapat lihat penurunan harga dalam broadband services sebanyak at least 25%. Selepas saya dilantik sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia yang baru, saya telah pun mengumumkan bahawa Pakatan Harapan akan ambil langkah-langkah untuk menurunkan harga jalur lebar serta menambah kelajuan perkhidmatan itu.
Beliau berkata demikian dalam sidang media di Putrajaya. Sebelum ini, Gobin berkata rakyat Malaysia membayar harga yang lebih tinggi untuk perkhidmatan internet berbanding negara jiran Singapura dan Thailand. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM akan menjalankan audit bebas diketuai Jabatan Audit Negara Tan Sri Amrin Buang terhadap 2 dana yang diuruskan oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM. Jelas Menteri Komunikasi dan Multimedia Gobin Sindio, 2 dana itu perlu diaudit berikutan banyak pertanyaan mengenai penggunaan 2 dana tersebut. 2 dana berkenaan, dana SKMM ditubuhkan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, manakala dana pemberian perkhidmatan sejagat USP Fund ditubuhkan mengikut Peraturan-Peraturan Komunikasi dan Multimedia 2002. Saya akan mengadakan perbincangan dengan Jabatan Audit Negara. Saya juga akan adakan perbincangan dengan SKMM kerana ada perundangan ataupun peruntukan undang-undang yang terpakai berkenaan dengan cara dalam mana wang-wang ini harusnya diauditkan dalam akta yang berkaitan. So kepada saya, ianya mungkin dilakukan oleh Jabatan Audit Negara ataupun pihak-pihak yang bebas ataupun jawatan yang ditubuhkan baru-baru ini di bawah naungan Tan Sri Amrin. Ia juga bagi pengesahan amaun dalam akaun serta ketelusan penggunaan dana berkenaan. Juru audit yang dilantik akan diumumkan kemudian. Dana SKMM adalah untuk keperluan keuangan SKMM, sementara dana USP digunakan untuk kurangkan jurang digital perkhidmatan komunikasi dan akses internet di luar bandar melalui projek-projek infrastruktur di seluruh negara. Mengikut penyata keuangan SKMM, jumlah dana SKMM adalah 800 juta ringgit setakat 31 Disember lalu, manakala penyata keuangan dana USP adalah 8.5 bilion ringgit juga 31 Disember 2016. Beliau berharap SKMM memberi kerjasama kepada juru audit bebas ini untuk membolehkan pengauditan dijalankan dengan sempurna. Kebanyakan lebuhraya utama negara tidak menunjukkan sebarang kesesakan dan kelihatan lancar seperti biasa. Namun Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM menjangkakan pertambahan trafik mungkin akan berlaku pada waktu malam berikutan warga kota yang pulang ke ibu negara selepas beraya di kampung halaman. Laporannya bersama wartawan Mohan Chinasami di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia LLM Bangi. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Syaril dan Mazalina di studio. Seperti yang anda sedia maklum, ketika ini saya berada di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuhraya Malaysia Bangi bagi meninjau pergerakan situasi semasa pergerakan trafik di beberapa lebuhraya utama negara. Seperti anda dapat lihat di belakang saya, kita ada beberapa kamera yang menunjukkan pergerakan trafik di seluruh negara. Baik, kita terus ke kamera yang pertama, iaitu di Sungai Perak kilometer 249, tinjauan di sebelah utara Lebuhraya Plus sekitar Terowong Menora. Trafik masih perlahan dari Kuala Kangsar ke Sungai Perak, Terowong Menora ke Jelapang. Dan seterusnya kita ke kamera yang kedua, iaitu Terowong Menora kilometer 260. Pergerakan trafik masih perlahan namun bergerak lancar. Pergerakan trafik ini kekal sama sejak pagi tadi. Baik, seterusnya kamera yang ketiga, iaitu Simpang Pulai kilometer 288.4. Trafik laporkan perlahan dari Ipoh Selatan ke hentian Simpang Pulai, Simpang Pulai ke Gopeng, Tapah ke Arian Tapah dan Bidor ke Sungkai. Lokasi lain yang dilaporkan perlahan adalah dari Permatang Pau ke Perai, Auto City ke Juru, Bukit Tambun ke Bandar Kasyak. Dan seterusnya kamera yang terakhir, iaitu Plaza Tol Gombak di kilometer 19.8. Tinjauan di sebelah timur Lebuhraya KL Karak, trafik perlahan selepas Plaza Tol Betong ke Bukit Tinggi dan sesak sebelum keluar Plaza Tol Gombak ke MRR2. Baik, untuk pengetahuan anda, pihak LLM menjangkakan ataupun meramalkan bahawa pertambahan trafik akan berlaku pada ujung minggu ini berikutan bermulanya sesi persekolahan pada minggu hadapan. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan informasi ataupun laporan trafik semasa, boleh menghubungi talian hotline LLM di 1-800-887752. Saya ulangi sekali lagi, 1-800-887752, atau menerusi Twitter iaitu LLM Info Trafik, iaitu LLM Info Trafik. Dan sedikit nasihat kepada pengguna lebuhraya, anda nasihatkan supaya memandu dengan cermat, jiwa selamat, ingatlah orang yang tersayang. Jadi itulah laporan saya daripada LLM. Kembali bersama Syaril dan Mazalina di studio. Silakan.
Baik, terima kasih Mohan secara langsung dari LLM Bangi. Kita ke perkembangan berikutnya. Dua pemandu bas ditahan selepas polis mendapati mereka positif dadah jenis metafetamin dan mempunyai waran tangkap atas kesalahan memandu laju. Mereka ditahan dalam operasi khas bas yang dijalankan di 9 lokasi berasingan di Johor malam tadi. Menurut Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Johor, Superintendent Razak Mat Said, operasi melibatkan pemeriksaan di terminal dan stesen bas sekitar Johor Bahru, Pasir Gudang, Batu Pahat, Kluang, Pontian dan Mersing. 411 pemandu serta 377 kenderaan termasuk 125 bas diperiksa dalam operasi yang tamat pada 11 malam. 314 saman melibatkan pelbagai kesalahan dikeluarkan termasuk kesalahan memandu melebihi had laju dan melanggar lampu isyarat. Selain itu, 5 motosikal disita. Mahkamah Session Kuala Terengganu menjatuhkan hukuman penjara sebulan dan denda RM32,000 terhadap seorang bekas penolong jurutera kerana membuat tuntutan palsu bagi kerja baik pulih Surau Al-Hijrah Kuala Ibai. Hukuman dikenakan atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu RM6,400 3 tahun lalu. Sekiranya gagal menjelaskan denda tersebut, tertuduh Syed Ahmad Izzuddin Syed Abdullah 35 tahun berdepan hukuman penjara setahun lagi. Hakim Muhammad Halda Abdul Aziz menjatuhkan hukuman tersebut selepas tertuduh mengaku salah terhadap pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Mengikut pertuduhan, tertuduh sebagai wakil Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam didakwa mengelirukan dan memperdaya akaunten unit kewangan jabatan itu dengan mengemukakan tuntutan palsu bagi pemasangan permaidani Surau Al-Hijrah. Bagaimanapun, pemasangan permaidani itu tidak mengikut spesifikasi ditetapkan. Sementara itu, tertuduh yang menukar pengakuan salah turut diarahkan membayar kos pendakwaan RM3,000 atau berdepan 6 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda tersebut. Pendakwaan kes dijalankan Timbalan Pendakwa Raya SPRM Amir Abu Bakar Abdullah manakala tertuduh diwakili Peguam Wan Zainuddin Wan Musa. Berkuat kuasa hari ini, permohonan kad konsesi pelajar secara manual di Pusat Konsesi Hab Bas Pasar Seni dihentikan. Perkara itu dibuat selepas pengenalan pendaftaran kad konsesi My Rapid Touch and Go secara sepenuhnya dalam talian. Bagaimanapun, pendaftaran secara manual hanya dilonggarkan kepada orang kurang upaya OKU dan warga emas yang tidak mempunyai akses internet atau memerlukan bantuan khusus. Kad konsesi My Rapid TNG adalah kad nilai simpan yang menawarkan tambang diskaun 50% kepada golongan yang layak untuk menggunakan perkhidmatan bas Rapid KL, LRT, monorail, MRT dan bas pengantara MRT. Pengguna yang layak hanya perlu layari portal myrapid.com.my dan mendaftar sebagai ahli. Proses pendaftaran secara atas talian ini mengambil masa selama 5 hari bekerja. Bagi golongan OKU, kad pengenalan serta kad OKU yang dikeluarkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat perlu disertakan ketika proses pendaftaran. Pemohon boleh memilih untuk memungut kad konsesi mereka mengikut lokasi yang telah dipilih. Pemilihan fabrik, rekaan dan kemasan jahitan antara yang menjadi keutamaan kepada sesiapa sahaja bagi menggayakan sesuatu busana. Perkara itu jugalah yang menjadi perhatian kepada si pemakai apabila tibanya musim perayaan, lebih-lebih lagi Aidilfitri. Walaupun trend kini ke arah yang lebih moden, namun idea kreatif dengan elemen tradisional mampu memberi imej segar di hari Lebaran. Ikuti laporan yang disediakan Nor Idayu Dahlan. Jika dilihat di butik-butik dalam talian seperti Facebook dan Instagram, pelbagai rekaan menarik ditampilkan. Bagi pengasas Azwa, Intan Azura Muhammad Desa, kelainan dalam gaya pakaian moden masih mengekalkan rekaan sama, cuma memberi nafas baru dengan tambahan perincian pada bahagian tertentu. Menariknya, setiap satu direka dengan perincian berbeza bagi memberi nilai eksklusif. Mengakui rekaan moden mewarnai pasaran, tetapi gaya tradisi tetap menjadi pilihan.
Kalau pakaian tradisional tu biasa diorang dah pergi ke office lah, pakai baju kurung, kebaya, kebarung, kurung kedah. So untuk raya diorang suka something yang extra ataupun something yang modern. So customer kita memang banyak lah membeli baju-baju dari rekaan yang moden. Untuk yang baju kurung ni kurang sedikit permintaan berbanding hari-hari yang bukan hari perayaan lah. Sebagai pengamal fashion, kelainan harus ditampilkan namun tidak mengenetepikan kesopanan dan keayuan. Selain tampil sopan, baju kurung dan kebaya dengan rekaan moden sesuai digayakan untuk semua peringkat usia. Bagi akak, untuk raya ni kita tradisional pun ada dan moden pun kita nak adakan juga. Bagi saya nak tradisional baju kurung. Kebanyakan semua berbaju kurung dan anak-anak pun baju kurung dan boleh matching dengan keluarga, suami dan anak-anak lelaki lah. Tradisi? Kurung, kebaya, ataupun kebarung macam itulah. Rasa lebih elegan. Keselesaan tu bergantung pada jenis kain lah, jenis fabrik lah. Ambil baju kebarung dengan moden lah. Baju tradisi yang Pahang dia untuk hari kerja je lah ambil. Kalau hari raya ni ambil yang moden sikit lah, yang fashion sikit. Jelas, pemilihan baju raya sebenarnya bergantung kepada individu. Masing-masing mempunyai pilihan tersendiri sama ada ingin kelihatan klasik atau moden atau kedua-dua elemen berkenaan. Pokok pangkalnya setiap yang digayakan itu harus bersesuaian dalam setiap majlis dan tidak terlebih dalam berfashion. Ini kerana Aidilfitri adalah hari kemenangan umat Islam setelah sebulan berpuasa dan bukannya pesta fashion. Laporan Nur Idayu Dahlan untuk RTM. Kuala Lumpur, Washington komited untuk terus bekerjasama dalam menjayakan inisiatif program pengukuhan penguasaan bahasa Inggeris di negara ini. Ia terbukti dengan perkembangan positif yang dicapai. Program itu menerusi program Pembantu Guru Bahasa Inggeris ETA Fulbright yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Malaysia Amerika mengenai pertukaran pendidikan. Ikuti laporan yang disediakan Suhaila Muhammad Zaini bagi program yang memasuki tahun ke-9 pelaksanaannya. The goal is to be creative, to have the students see English as something that is fun and exciting rather than another just boring subject. Itulah antara komitmen Benjamin Hines yang merupakan salah seorang daripada 14 guru ETA yang ditempatkan di Sekolah Luar Bandar SMK Kuala Lanar, Kuala Lipis, Pahang. Beliau yang bijak menyesuaikan diri dengan pelajar di sini mengambil masa kurang 4 bulan bagi mendekati pelajar, guru dan juga penduduk sekitar. Dengan 80% pelajar adalah kaum asli, keupayaan luar biasa yang ditunjukkan oleh Benjamin atau lebih mesra dipanggil Ben ini cukup dikagumi. Malah keramahan dengan penduduk tempatan pula membuatkan Ben tidak kekok hidup bersama masyarakat di sini. Saya kena follow dia mana dia pergi, lepas tu kena plan aktiviti sepanjang tahun, lepas tu kena buatlah aktiviti dengan dia yang melibatkan sekolah lain ke sekolah kami ke macam tu. Pada saya, kami sangat bersyukur kerana dapat Ben di sekolah SMK Lana kerana dia seorang yang proaktif, dia sangat komited dengan kerja dia dan yang paling saya tertarik ialah dia sangat kreatif. Tapi dengan hadirnya Ben, dengan semangat yang Ben ada, mereka mampu untuk bercakap di hadapan halayak ramai, berada di atas pentas dan untuk bercakap secara berdepan yang selama ini mereka tidak pernah buat. Perkembangan positif ini jelas terserlah dengan keakraban yang wujud antara Ben dan juga pelajar di sini. Dia seorang cikgu yang baik, sporting, kelakar dan suka ambil tahu pasal pelajar. Kami suka belajar dengan dia sebab dia kalau nak sesuatu, dia akan belajar betul-betul. Macam contoh dia nak ambil tahu pasal masyarakat kami orang asli dan dia akan belajar betul-betul macam dia nak tahu bahasa orang asli lah, orang bahasa Semai macam tu. I think we have tremendous response from students and teachers. Everywhere I go in Malaysia, I visit a school that has an ETA or more than one. And the responses I have from students, from the ETAs who really become very, very committed to the program and to their schools is always wonderful. Setiap tahun terdapat 100
seorang guru ETA ditempatkan di seluruh negara dan sejak dilaksanakan, ia berjaya membantu pelajar meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dengan lebih baik. Malaysian Resources Corporation Berhad MRCB melantik semula pengarah eksekutifnya Muhammad Imran Tan Sri Muhammad Salim sebagai pengarah urusan kumpulan berkuat kuasa 2 Julai 2018. Langkah itu sejajar dengan hasrat pengarah urusan kumpulan Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din untuk bersara selepas kejayaan menyempurnakan Pelan Transformasi Korporat MRCB. MRCB turut menyusun semula komposisi lembaga pengarah MRCB dengan meletakkan Tan Sri Azlan Zainul sebagai pengerusi bebas. Selain itu, 4 pengarah bebas iaitu Jamaluddin Zakaria, Hasman Yusri Yusof dan Tok Puan Janet Lui Lai Heng masih dikekalkan. Manakala Muhammad Imran, Datuk Syahril Riza Rizwan dan Rohaya Muhammad Yusof juga akan kekal sebagai pengarah bukan bebas. Penstrukturan semula lembaga pengarah ini bertujuan mematuhi amalan 4.1 Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia dalam meletakkan sekurang-kurangnya separuh daripada lembaga pengarah merupakan pengarah bebas. MI Equipment Holdings Berhad MI Equipment secara rasminya disenaraikan dalam papan utama Bursa Malaysia hari ini. Saham syarikat pengeluar pembungkusan skala chip tahap wafer WLCSP itu dibuka pada harga RM1.39, turun 3 sen daripada harga tawaran awal permulaan IPO. Bagaimanapun ia naik kepada RM1.46 selepas 7 minit diniagakan. Menurut Ketua Kumpulan dan Pengarah Eksekutifnya, Oh Kuang Heng, hasil penyenaraian dijangka melebihi RM190.8 juta ringgit. 74% daripada hasil itu akan digunakan untuk pembinaan 2 kilang baharu di Batu Kawan dan Bayan Lepas Pulau Pinang dan selebihnya untuk penyelidikan dan pembangunan R&D. In general, we can have an estimations that we building equipments. The most important for us is the human resource. MI Equipment optimis 2 kilang baharu itu bakal menampung pengeluaran produk dalam kuantiti yang besar. Setakat ini, kumpulan itu memperoleh sebahagian besar pendapatannya dari pasaran antarabangsa, terutamanya Asia Tenggara. Firma Pemindaan dan Pemajuan Tanah Crest Builder Holding CBH menjangka akan mendapat tempahan projek bernilai sekitar 200 juta ringgit menjelang akhir tahun ini. Ia didorong oleh potensi jalinan usaha sama kontraktor Malaysia dan China khusus dalam pembinaan bangunan pejabat, rumah kedai serta kediaman. Menurut pengarah urusan Crest Builder Holdings Berhad Eric Yong, menerusi kerjasama itu bukan sahaja mewujudkan rakan niaga, malah pengalaman dan juga idea. See, like one opportunity that we saw is that there are quite a number of international contractors who have come to Malaysia, and well, not all are performing. I mean, there are of course plenty who are doing very well, but there are quite a number of those who are not doing so well, and they are looking right now. They are looking for local partners and so on. We are looking at potentially working on various partnership with them as well too. Setakat ini, syarikat berkenaan telah menerima 1.2 bilion ringgit tender pembinaan. Strategi pembangunan hartanah syarikat tersebut kekal dalam menswastakan aset kerajaan. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat agung tahunan kali ke-16 syarikat itu di Ibu Negara. Aplikasi dompet elektronik e-Dompet Boost yang dibangunkan Axiata Digital menaik taraf aplikasinya dengan inisiatif yang memudahkan masyarakat membuat transaksi tanpa tunai melalui institusi perbankan. Selain itu, ciri-ciri baru diperkenalkan itu pastinya memberikan pengalaman luar biasa yang memudahkan masyarakat dalam urusan harian termasuklah menderma. Wartawan Sofia Nasrun ada butirannya. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Christopher Tefin, pihak Boost telah menjalinkan kerjasama dengan Tabung Harapan dan beberapa saluran tabung lain untuk memupuk transaksi masyarakat tanpa tunai dengan memudahkan urusan pemindahan wang. Use the application. And then I think most importantly is about creating the ability to easily and digitally give back. And that's why Do Good with Boost is a key component of what we have in our environment at the moment, which is focusing on being able to give back and donate.
Lebih memudahkan lagi, pengguna juga boleh membayar bil utiliti, tiket letak kereta di pusat membeli belah dan menambah nilai kredit dengan membuat transaksi secara dalam talian. 17 institusi perbankan telah menjadi rakan strategik BUS setakat ini. Mendapat sambutan yang menggalakkan, BUS telah mencatatkan seramai 2.5 juta pengguna dalam talian sehingga hari ini. BUS merupakan aplikasi dompet elektronik yang merevolusi cara pengguna berurus niaga secara mudah alih dan juga digital. Sebagai contohnya, hari ini BUS telah memperkenalkan satu ciri baharu yang mana kita boleh menderma dengan menggunakan aplikasi ini dan mulakan kehidupan tanpa tunai anda dengan hanya memuat turun aplikasi BUS bermula hari ini. Sofia Nazrun, Berita RTM. Baik, kita beralih ke perkembangan bola sepak tempatan. Negeri Sembilan tewas di tangan Pahang dengan jaringan 3-1 dalam perlawanan bola sepak Liga Super di Stadium Tuanku Abdul Rahman Paroi malam tadi. Tuan rumah dilihat cuba membuka jaringan pada minit ketiga melalui angle Aldi Guirado, namun berjaya ditampan kemas oleh penjaga gol Pahang Muhammad Helmi Eliza Ilyas. Skuad Hobin Jang Hobin tersentak dengan gol pembukaan lawan selang 4 minit kemudian yang disempurnakan pemain tengah Pahang, Ise Farhan. Penghujung babak pertama, Pahang dilihat mempersiakan peluang memperoleh gol kedua selepas sepakan penalti yang diambil Ise Farhan jauh tersasar dari pintu gol selepas Muhammad Nashrin Baharu mengasarinya dalam kotak penalti. Pada minit ke-64, pasukan bimbingan Mario Luciano menambah koleksi gol selepas Ise Farhan sekali lagi meledakkan gol hasil gerakan 1-2 bersama Nur Syahrul Ilan Talaha. Pasukan Negeri Sembilan terus dilanda derita selepas Pahang menjarakkan jurang defisit dengan jaringan ketiga hasil hantaran Muhammad Safwan disempurnakan oleh bekas penyerang kebangsaan Nur Syahrul Ilan Talaha pada minit ke-71. Pemain gantian Muhammad Fauzan Zulkifli berjaya memecah kebuntuan skuad Jang untuk mendapatkan gol apabila berjaya menyudahkan hantaran daripada rakan sepasukan Muhammad Fakrul Aiman Siddiq pada minit ke-82. Sehingga whistle penama dibunyikan, keputusan Negeri Sembilan 1, Pahang 3. Baik, sementara itu di Stadium Perak, PKNP FC gagal memanfaatkan peluang bermain di laman sendiri selepas tewas 2-1 dengan Melaka United MU malam tadi. Jaringan Ifidayo Olusegun Patrick pada minit ke-90 meradapkan misi anak buah Abu Bakar Fazim untuk meraih 3 mata penuh. Aksi seimbang ditunjukkan kedua-dua pasukan di awal permainan. Seawal minit ke-4, rembatan teras Hafiz Ramadan dari luar kotak penalti berjaya ditepis penjaga gol berpengalaman Khairul Fahmi Jekman. MU hampir menjaringkan gol pada minit ke-10 menerusi Chang Hun Lee selepas menerima umpanan daripada Argopi Naden namun tandukannya tersasar melepasi palang gol. Permainan dilihat lebih banyak berlega di tengah padang dengan PKNP sesekali memperoleh beberapa peluang menerusi Clovis Franklin, Muhammad Syahril Fikri dan Hafiz Ramdan. Masuk babak kedua, pelawat memulakan gerakan menerusi rembatan Gopinathan pada minit ke-56 tetapi berjaya ditepis oleh penjaga gol tuan rumah Syafiq Afifi Suhaimi. Selang seminit kemudian, PKNP berjaya memecah kebuntuan apabila Muhammad Syahril Fikri mencarikan gol pendahuluan selepas menerima hantaran daripada Hafiz Ramadan. Kegembiraan itu bagaimanapun tidak bertahan lama apabila Chang Hun Lee menjaringkan gol penyamaan pada minit ke-65. Penghujung permainan, Ifidayo Olusegun Patrick menambah derita PKNP dengan menjaringkan gol kemenangan pada minit ke-90 menjadikan kedudukan 2-1 sehingga tamat perlawanan. Peruntukan 10 juta ringgit disediakan Kerajaan Pulau Pinang untuk membina semula tembok di kawasan pantai Padang Kota Lama yang kian terhakis. Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kon Yeow berkata tembok di kawasan pantai dari Markas Tentera Laut sehingga kawasan makanan Medan Renong yang kian terhakis memberi kesan ekologi kepada alam sekitar serta aspek keselamatan. Beliau berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai satu video yang tular di media sosial baru-baru ini. Video berdurasi hampir seminit itu memaparkan aksi ombak kuat yang memukul air laut ke dalam kawasan sebuah hotel bertaraf 5 bintang di Georgetown. Memang ada rancangan di bawah Special Area Plan Georgetown World Heritage Site, kerjasama tripartite di antara Think City, MBBP dan juga Akad Khan of Trust
under the umbrella of Georgetown Conservation Development Corporation, GTCDC, yang sudah buat tender di sepanjang seafront wall dari markas ataupun kemudahan Navy sehingga medan renung, bahagian-bahagian tertentu akan dibina semula. Chow berkata demikian kepada pemberita selepas mengadakan lawatan ke Pasar Balik Pulau. Keadaan itu merupakan satu fenomena biasa yang berlaku setiap tahun menjelang musim monsun dan kali ini kerajaan negeri dengan kerjasama Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP dan Ting City sedang memperincikan projek terbabit yang akan memberi kesan positif kepada persekitaran ekologi kawasan laut. Dipercayai memandu laju menyebabkan seorang penunggang motosikal maut apabila motosikalnya terlanggar tar jalan berhampiran tapak projek naik taraf jalan. Kejadian berlaku di Jalan Pohon Batu berhampiran projek perumahan Prima Ganggara di Labuan awal pagi tadi. Ketua Polis Labuan Superintendent Muhammad Farid Ahmad ketika mengesahkan kejadian itu berkata bangsa dikenali sebagai Muhammad Safwan Salim 24 tahun. Dalam kejadian 6.17 pagi tadi, Muhammad Farid sedang dalam perjalanan ke Kampung Batu Manikar dari arah pusat bandar. Muhammad Farid yang cedera parah di kepala disahkan meninggal dunia di tempat kejadian oleh Hospital Nukleus Labuan. Kes disiasat di bawah Seksyen 41-1-A Akta Pengangkutan Jalan 1987. Aidilfitri amat sinonim dengan pelbagai juadah tradisi dan moden. Namun, dalam usaha menjaga kesihatan, pengambilan makanan secara tidak berlebihan pada musim perayaan perlu diberi perhatian. Musim perayaan merupakan tanda kemenangan orang Islam mengharungi cabaran sebulan berpuasa. Apabila tiba hari raya, individu perlu bijak menjaga kesihatan dengan mengambil makanan dan minuman agar tidak berlebihan kalori. Sebab musim perayaan benda itu akan ada. Cuma kita kena bijak memilih, bijak mengenal pasti berapa kalori keperluan kita seharian dan kita kena pandai mengatur kita punya menu tu. Antara tips yang disaran, lebihkan minum air kosong dan berhenti menikmati juadah sebelum kenyang. Selain itu, aplikasikan piramid makanan iaitu suku karbohidrat, suku protein dan separuh buah-buahan dan sayur-sayuran. Adalah mustahil kenaikan berat badan tidak berlaku semasa musim perayaan. Justru, setiap individu perlu peka dan memeriksa sendiri perubahan berat badan selain melakukan aktiviti riadah. Tapi kita kena ingat balik track kita sebelum kita habis Ramadan berapa berat kita. Kemudian kita timbang setiap hari semasa musim perayaan ni. Sebab penting tu, kita nak tengok berapa kenaikan dia. Kemudian kita kena buat exercise juga, jangan tinggal. Kebersihan juga perlu dititik berat termasuk ketika penyediaan makanan, terutama membersih peralatan sebelum digunakan bagi mengelak keracunan makanan. Laporan itu mengakhiri pertemuan kita pada 6 Syawal. Teruskan amalan kunjung-mengunjung sesama keluarga, sanak saudara dan sahabat handai pada Aidilfitri bagi mengeratkan silaturahim. Ya, dan sayangi Malaysiaku. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera, jumpa lagi.